Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak Zul Razak dalam sesi saya untuk hari ini. Ada dua sesi. Yang pertama ni dari jam 2 sampai jam 4 dan selepas tu pada jam 5 sampai jam 6 nanti ya kita akan ada Follow the Bull Show, saya dan juga Imran serta Zatul host kita dalam kita akan menyentuh mengenai topik, iaitu topik kita hari ini adalah kepada pasaran komoditi ya. Jadi jangan ketinggalan untuk ikut kita punya sesi petang nanti dari jam 5 sehingga jam 6 ya. Jadi pada petang ni topik kita adalah struktur korektif, memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Kejap saya buka dulu website. Kejap ya. Okey, dan sekiranya anda ada sebarang soalan boleh type dekat ruangan chat tu, tanya soalan kat situ. Jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya nampak lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Kejap. Okey, kita tengok dulu apa dalam pasaran untuk semasa. Sentimen basically agak lebih negatif. Kita ada lanjutan spill over daripada kejatuhan pasaran di US pada tengah malam tadi. Kita ada untuk sesi Eropah lebih negatif. Ada few things. Yang pertama adalah kita ada kawalan pergerakan yang lebih ketat di Taiwan dan juga Singapura. Taiwan dan Singapura sebelum ni dia lebih relax sikit ya. Biarpun terdapat kawalan untuk pergerakan pelancong luar, tetapi untuk dalam negara sendiri penduduk dia lebih bebas bergerak dan apa yang berlaku dekat Taiwan khususnya, dia tidak membenarkan sebarang kegiatan berkumpulan crowd melebihi satu jumlah, saya tak 100 ataupun 500 orang tak boleh lebih dari satu jumlah lah. Waalaikumsalam Rusan. Dan kita dan itu dilihat oleh pasaran sebagai tanda kemungkinan untuk kita ada masalah daripada sudut kegiatan ekonomi dekat Taiwan ya. Di Singapura pun sama, kawalan pergerakan yang lebih ketat, larangan kepada pekerja asing untuk masuk ke Singapura, dan ini yang menyebabkan kita nampak sentimen lebih negatif semasa sesi Asia tadi ya. Untuk sesi Eropah nampaknya untuk setakat ini futures menunjukkan pembukaan yang lebih rendah dengan DAX dijangka dibuka lebih rendah berbanding dengan penutupan semalam, manakala untuk FTSE juga menunjukkan trend serupa lebih rendah. Futures dekat US juga lebih rendah untuk semasa. Dalam kalender tumpuan pada hari ini, this is the big thing. Tumpuan pada hari ini adalah kepada US punya inflation. CPI data untuk US pada malam ini. Sebabnya sekiranya kita ada inflation yang lebih tinggi, ada kemungkinan untuk kadar faedah policy rate Federal Reserve mula mengetatkan dia punya polisi sama ada dengan menaikkan Fed Fund Rate ataupun mengurangkan pembelian mortgage backed security dan juga treasuries dia, dan ini boleh menyebabkan rally yang berlaku dalam pasaran mula menurun. Jadi data inflation ni perhatikan, sekiranya dia naik, pasaran menyangkakan kenaikan 0.2 berbanding dengan kenaikan 0.6% untuk headline CPI, manakala core CPI pula dijangka mempunyai kenaikan sama iaitu sebelum ni 0.3, untuk bulan lepas dijangka naik 0.3 juga. Jadi perhatikan dua ni khususnya kepada core CPI ni sebabnya kalau core CPI melonjak, itu boleh menyebabkan pasaran lebih
pasaran meneruskan pergerakan ke bawah. Ini yang jadi perhatian pasaran. Sebentar lagi kita akan ada GDP untuk, kita lihat dulu, GDP untuk UK. GDP untuk UK mencatat bacaan yang lebih tinggi, 2.1. Itu boleh menyokong kepada, kita lihat chart lepas ni, untuk GBP. Manakala untuk sesi Eropah, industrial production, mungkin data ni akan menjadi perhatian. Lain tak ada. The main thing adalah kepada data inflation untuk US pada malam ini. Kalau kita lihat kepada pergerakan dekat chart, apa yang kita nampak semasa. Okey. This one, ini adalah untuk US 500. Jadi berdasarkan pergerakan semasa, saya jangkakan kita akan ada 3 leg ke bawah. Ini adalah 5 wave. Ini adalah 5 wave, Rosan. So, mungkin satu lagi ke bawah ataupun kita dah habis A ni. Sekiranya dia buat pergerakan 3 wave, 1, 2, 3, kita cari long dekat sini. Ini adalah untuk, ini adalah untuk US 500. Satu lagi adalah kepada US 30, same move, di mana pergerakan semasa adalah 5 wave. Kita berakhir dengan divergence dekat situ. Sini berakhir dengan divergence. Ini adalah 5 wave. So, kalau kita tunggu kepada satu bounce dia, and kita cari untuk long daripada 4 tu. So, pilih salah satu, jangan trade dua-dua. Satu lagi adalah kepada US 100. US 100 juga dijangka melakukan bounce ini. Dan satu lagi kaki ke bawah. Antara dua ni, kalau tanya saya, I would prefer untuk US 100. Sini kita ada breakout dalam, ini adalah set up in complete sequence. So, sekiranya bagi saya, kalau nak trade, I would prefer incomplete sequence berbanding dengan momentum sequence. So, US 100 is in our radar at the moment. Ini adalah untuk US 100. So, ini yang saya perhatikan. Saya letak dia color lain lah. Ini yang saya perhatikan. US 100 ni. Sekiranya dia buat this move. Okay. Sekiranya dia buat this move, kita akan long daripada sini. So, letakkan alert kita dekat sini. Letakkan alert. Kalau dia bounce ke atas, kita tunggu satu lagi low dan kita akan trade kat situ. Situ, dua boleh habis kat sini. Ini adalah lebih daripada 38.2. Kita dah 50%. So, dua kita boleh habis dan kita dah memulakan pergerakan ke atas. Tetapi, berdasarkan yang lain-lain tu, kita jangka satu lagi low ke bawah. Sekejap Kita jangka satu lagi low ke bawah disebabkan kita tak dapat nak jangka untuk wave 4 ni habis kat sini. Sedangkan ini 5 wave. Faham korelasi daripada sudut sequence. Jadi ini adalah sama dengan 2 dekat Nasdaq tadi. Dekat Nasdaq 100 tadi. Jadi kalau kita kata 4 ni habis kat sini, dan 4 ni terlalu shallow, terlalu dekat. Dia sampai 23.6. Dia sampai. Tapi sebabnya ini adalah 5 wave. Dia sampai 236. Ini adalah 5 wave. 1, 2, ini adalah 5 wave. Jadi saya tak jangka dia dah habis kat sini. Tapi boleh tak? Boleh. Tapi berdasarkan struktur kita ikut, ini 5 wave. Sama juga dengan US 30 tadi, ini 5 wave. Sebab itu kita jangka one more high, satu lagi untuk dia buat 3. Okey. Jadi antara 3 tu saya lebih prefer kepada Nasdaq untuk kita long daripada equal leg. Untuk Germany 30, seperti yang saya sebut semalam, sekiranya anda tak nak kena BE, anda boleh letak anda punya stop loss tu dekat atas ni. Jadi bagi mereka yang dah alihkan
dia dah kena BE anda. Tapi bagi mereka yang tak alihkan, kita masih ada position dekat sini. Sekiranya market terus naik daripada semasa, kita punya position tu okey. Saya tak buat apa. Kita dah alihkan kepada BE. Saya tak buat apa kepada position ni. Kita dah letakkan BE. Saya tak buat apa. Bagi mereka yang nak entry, ada satu lagi setup dekat sini. Ini adalah sama dengan yang lain-lain tadi. Buat 7 swing untuk US 500, S&P 500 dan Dow US 30. Inilah sama. So bagi mereka tak ada entry lagi, anda boleh tunggu dekat sini. Pilih antara 4 tu. US 30, US 500, satu lagi lepas ni US 100 dan juga DAX. Ni adalah sama dekat sini. Okey, bagi mereka yang depending kepada size trading anda, depending kepada size account anda, kita tak dapat nak trade untuk untuk DAX 30 ni sebab 0.1 lot dia, kalau kita ambil stop loss ini, bernilai $50 lebih. Okey, $50 lebih. Ingat, limit untuk account yang kita trade, untuk account portfolio ni, pada waktu ini $35. Jadi, instead of trading DAX 30, kalau account anda mempunyai position sizing boleh tampung $50, anda trade dia. Bagi mereka yang tak ada, anda pilih satu lagi, iaitu kepada ini, Nikkei. Kepada Nikkei, Nikkei 3 swing dan size stop loss sini cukup. Kalau anda masuk untuk $35, dia boleh tampung size account berkenaan. Okey, kita jangka ini akan buat satu lagi low. Ini lebih turun macam ni sikit. Tapi biarlah. Okey, letakkan limit order dekat Nikkei sini. Itu dalam sistem yang kita guna pakai. Di mana saya menunggu untuk Nikkei punya ni. Inilah untuk momentum sequence di mana kita melihat kepada wave 4. Ini melihat kepada wave 4 untuk Nikkei. Okey. Ini melihat kepada wave 4. Syarat-syarat dia semua ni semua dia satisfy. Di mana 61.8764 dia ada bounce untuk WXY ni. Okay, dia ada bounce daripada 618764, ada reaksi daripada level tu, dan kita tunggu dekat 100%. Okay, so Nikkei kita ada set up untuk Nikkei. Sekejap. Takut orang confused tengok. Okay, jadi kita ada set up untuk Nikkei. Jadi instead of trading DAX tadi, anda letakkan position untuk Nikkei. Sebabnya DAX tadi size dia, because harga instrumen tu, harga kontrak tu adalah lebih mahal daripada Nikkei. So dengan size stop loss ni, anda masih boleh dengan $35. Okey, ini adalah untuk Nikkei. Next, kita tengok kepada lain-lain tak ada. Lain-lain saya tak interested. Ini juga akan buat 3 wave untuk lengkapkan wave 4. Maksudnya macam ni lah. Kita jangkakan dia akan move macam ni. Ini adalah untuk FTSE. Kita jangkakan dia akan buat this move. Ini adalah untuk FTSE. Sekejap, saya aturkan dia. Okey. FTSE untuk dibuat zigzag untuk melengkapkan wave 4. Benda sama. A, B dan C. Okey, ini adalah untuk FTSE. So kita jangkakan movement yang sama. Untuk FTSE, IBEX pun sama.
we are looking at benda semua sama. Everything sama. Kita tunggu kepada bounce kat sini. Satu bounce. Dan sebelum dia meneruskan pergerakan melemah ni. Sebelum dia meneruskan pergerakan melemah kat sini. Okey, ini adalah untuk IBEX. Jadi maksudnya untuk invalidation, kita letakkan atas ni. Untuk 1 hour. Sebab apa invalidation atas tu? Sebab sini ada 5 wave. Jadi ini adalah A, B dan C. Ini adalah untuk IBEX. Ada soalan untuk indeks? So, we are expecting zigzag move. Zigzag maksudnya satu correction yang lebih dalam untuk indeks semasa. So, untuk indeks kita jangka dia buat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan sini kita jangka dia buat zigzag. Yang dalam. Ini adalah 3. Dan cerita dia yang 3 ni, kita ada 1618. Kita ada untuk, inilah untuk US 30. Kita ada untuk US 500 adalah struktur ini. Dan juga Germany 30 adalah struktur ini. Dan FTSE. Okey, struktur ini. Untuk yang immediate setup, yang direct setup, ini adalah untuk apa dia? Untuk US 100, untuk Nasdaq. Nasdaq ada 1, 2, 3 yang besar. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4. Sorry. Dia ada 1, 2, 3 yang besar. Lepas tu kita ada 3 yang besar. Lepas tu dah turun. Lepas tu kita ada naik 3, 4, 5 dalam 5 wave. Dan dia sedang buat pergerakan ini. Dia sedang buat pergerakan ini. Jadi anda tunggu untuk entry daripada sini. Ya, ini adalah untuk US 100. Okey. Di antara dua setup ni, saya lebih prefer setup ini. Okey. Dan juga untuk yang ini kita ada untuk apa? Untuk Nikkei. Ya, JP225. Jadi kita dah letakkan entry untuk JP225. US 100, sekiranya ini BE ataupun dah kena stop loss, then kita akan trade US 100 dekat ekstrim ni. Antara dua. Okey. So, itu yang kita ada untuk indeks. Itu yang kita ada untuk indeks. Okey. Next, kita lihat kepada yen pair. Okey, jadi indeks kita jangkakan masih ada ke bawah. Itu dan kita ada kelemahan untuk USD JPY, di mana pada waktu ini dia cuma baru saja mencatat 1, 2, 3, 4 and kita jangkakan satu lagi 5. Kalau betul dia nak jatuh daripada situ, sini kena 5. Kalau dia naik daripada semasa, sini baru 3. Faham tak? Kenapa kalau 3 dengan 5 tu penting? Kalau sini 3, 1, 2, 3. Lepas tu dia naik, dia break out ini. Maksudnya 2 anda akan ke atas lagi. 2 anda akan ke atas ni. Ini akan jadi WXY fractal lebih kecil. 3 wave A, B dan C. Lepas tu 3 wave ke atas ni. 2 ni kat sini. Sebab itu anda nak tengok dia 3 ke 5 ke 7 ke 9 ke berapa. Ni sebab dia. Okey, jadi kita lihat kepada pergerakan ini. Sekiranya dia terus naik, then kita akan ada US dollar yang kuat sikit. Bukannya yen kuat, US dollar yang kuat, yen akan sideway. Kalau ini naik. Ini naik. Okey.
Jadi kita jangka satu lagi kelemahan. Jadi itu membolehkan ini jadi 5 wave dan ini sesuai dengan tema untuk US dollar punya kelemahan. Apa maksudnya kalau USD JPY terus naik daripada semasa? Kalau ini terus naik, dolar indeks ni akan lebih tinggi lagi. Ada kemungkinan kita akan extend wave 2 kat sini. Faham tak? Apa maksud benda tu tadi? Ya. Saya akan buat ini sebagai extend satu ni kat sini. Kalau USD JPY naik daripada semasa breakout kat sini, then dollar index ni saya akan katakan kita masih dalam wave 2. Kita habis wave 1, kita akan extendkan benda ni. Itu signifikan dia, faham tak? Ya, untuk USD JPY tadi. Jadi kita perhatikan USD JPY dia buat apa? Itu bermaksud pada semasa kita melihat masih kepada dolar dijangka turun dan melakukan correction yang sikit sebelum dia jatuh. Sebaliknya kalau USD JPY ni breakout ke atas tanpa buat 5 wave, then dolar masih ada kekuatan lagi buat bigger correction sebelum dia jatuh. Itu yang kita lihat kepada USD JPY ni. Jadi bermaksud untuk semasa, sebab kita jangka dia buat correction yang kecil, bukan correction yang besar. Itu bermaksud bukan dolar ni macam ni Ini adalah untuk USD JPY Apa signifikan dia? Kenapa dia penting USD JPY kita letakkan dua senario dia. So dia dah buat benda ni, iaitu dia dah buat 3 wave iaitu kita dalam wave ni berapa ni? 2. Okey, kita dah ada ini nombor 1. Di mana kita ada 1 2 3 4 5 dan kita ada 1 2 3 dan ini tengah turun 1 2 3. Okey, 4 1 2 3 1 2 3 4 dan kita jangkakan dia akan buat wave 5. Okey, kalau dia buat benda ni, sini adalah dia punya invalidation. Kita akan ada 1 2 3 sebelum dia jatuh lagi sebelum dia buat penurunan ini. Okey, dan ini adalah USD weakness. Ini senario 1. Senario 2 adalah benda ni. Ini adalah nombor 2 di mana kita ada 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 lepas tu dia naik ke atas 1 2 3. Jadi ini bermakna kita masih ada a few more US dollar punya kekuatan, US dollar punya strength daripada March punya low sini. Daripada March ni daripada March sini. Daripada April punya ni itu bermakna kita akan ada a bit more kekuatan US dollar dan itu boleh mempengaruhi lain-lain dolar punya pair. Bermaksud 2 ni tak habis lagi. Ini cuma wave 1, kita akan ada bounce yang lebih tinggi. Itu signifikan USD JPY kalau dia break ini nanti. Perhatikan itu. Di mana ini bermaksud untuk ni US dollar akan naik lagi sebelum dia jatuh daripada sini. Okey, jadi maksudnya kalau ini berlaku belum masanya untuk short US dollar. Kalau ini berlaku dah tiba masanya untuk short US dollar. Tu maksud dia untuk USD JPY. Jadi dalam keadaan ini USD lemah. Kita boleh long Euro JPY, long bukan yen kuat.
USD JPY sideway, US dollar yang lemah. Jadi maksudnya kalau kita macam kita ada set up untuk AUD JPY dekat semasa, ini mungkin ini tak tahu dia turun lagi ke tak, tapi berdasarkan semasa ini adalah 1, 2, 3, 4 one more low. Okey, sebelum dia naik. Okey, itu adalah untuk AUD JPY. Jadi kita ada set up kat sini, letakkan limit order anda. CAD JPY pun sama, di mana kita jangkakan ada penurunan ini. Sebelum dia naik balik. Ini mungkin habis kat sini je. Ini boleh jadi flat. A, B dan C. Dia habis kat sini je. Kalau dia habis kat situ, kita tak tahu. Tak dapat. Macam mana kita confirm? Kalau dia breakout atas ini. Pada waktu semasa, saya letak macam ni dulu. Okey. Antara dua struktur ni, CAD JPY dan AUD JPY, saya nak trade CAD JPY, tapi setup dia, struktur dia tak cantik, tak clear. Struktur ini lebih clear, lebih separation. Jadi saya pilih AUD JPY. Jadi one more low, kita akan long AUD JPY daripada equal leg kat sini. Euro JPY, anda ada position hold dia. Kalau dia jatuh pun, ini adalah W, X dan Y kat sini. Position kita tak kena stop loss. Tak kena BE. Okey. Itu adalah untuk Euro JPY. Pada waktu ni market dah trend, banyak set up. Banyak set up. Ni adalah untuk AUD JPY. CAD JPY saya tak letakkan sebab dia punya connector tak jelas. Okey. Euro JPY kita hold saja, tak ada ni. Kita dah ambil partial, biarkan. Anda boleh alih stop loss anda sekiranya ini breakout ke atas. Anda alih stop loss bawah ni kepada sini. Sebab kalau betul ini dua, pergerakan kat sini tak break bawah lagi dah. Jadi kita alih bawah ni. Kalau dia break atas ni, kita akan alih stop loss bawah ni. Bawah dua ni. Euro JPY, CAD JPY, okey. Dollar index. Dollar index tadi yang kita cerita pasal USD JPY tadi Rosan. So kita jangkakan sini buat flat A, B dan C sebelum dolar lemah balik. Ini sesuai dengan tanggapan kita bahawa di sini kita ada satu lagi low. Satu lagi low sebelum dia bounce. Ini boleh bounce ke atas. Boleh bergerak ke atas. Kalau dia bergerak ke atas, ini adalah WX. Saya akan lukis macam ni kalau dia berlukis ke atas. Kalau dia tak buat low, dia tak break sini, saya akan lukis macam ni dulu. Saya akan lukis macam ni dahulu. 1, 2, 3. Sekejap. Tak dapat. Saya tak nak lukis dia ke atas. One more low is expected. Okey, untuk dollar index, kita jangkakan dia akan buat this bounce dalam 5 wave. 5 wave yang flat ni, dia boleh habis bila-bila. Jadi untuk dollar index, untuk euro US dollar, kita tak dapat nak trade sebab sini adalah flat. Flat dia boleh dah habis kat sini. Ataupun dia boleh habis, range dia adalah range ini tau. Range dia adalah daripada sini sampai ke sini. So dia nak habis kat mana saya tak tahu. Sebab dia boleh pergi jauh lagi. Untuk flat sahaja yang boleh buat benda tu. Flat ni boleh langkau 1618. Jadi untuk simple kan kita tak trade dia. Dia boleh habis. Sampai 136 dia boleh lonjak. Daripada situ kalau kita lihat Fibo retracement, sini dah lebih sini tak sampai lagi 382. Kalau wave 2 kena sampai 382. Kita ambil kat B pun tak sampai. Okey, jadi saya tak trade yang macam ni. Dia boleh habis dah. Saya tak tahu. Pada waktu ni saya masih letakkan macam ni. Bila dia breakout atas ni, C kita akan alih kat sini. Okey. Ada tengok dekat time frame kecil pun tak nampak. Tapi apa yang kita tahu ini
dah ada divergence. Time frame kecil, dia dah ada divergence. Sini dah ada divergence. Belum. 1 more low, so boleh turun. Kalau dia ada 1 more low lah. Okay, mungkin 5 minit. Lebih kecil-kecil. Kalau nak cari divergence, akan jumpa kan. Okay. Jadi Euro US dollar saya tak dapat nak enter. GBP US dollar, 1 more high. Not interested. Untuk AUD US dollar ada set up. AUD US dollar ada set up. Tak tahu kita punya position ni tak trigger sebab spread. AUD US dollar. Pilih salah satu. AUD US dollar ataupun NZD US dollar. Saya pilih NZD. NZD US dollar ni sampai. AUD US dollar ataupun NZD US dollar. Saya tak letakkan tapi anda boleh kira lah untuk AUD US dollar. Sebab saya letak AUD JPY. Sebab tu saya tak letakkan AUD US dollar. Dia sama. Okey, kalau anda letak AUD JPY, anda tak trade AUD US dollar. Okey, ini adalah untuk kita lihat kepada UCAD. UCAD pun sama. Kita ada, ini mungkin dah habis. Ini boleh jadi wave 3. Ini wave 4. Dan seterusnya, kita jangka satu lagi high. Ini tak dapat nak trade sebabnya tak tahu dia habis kat mana. Kalau letak wave 5 tak cantik. Tak. Dia tak satu cerita. Yang ini tak satu cerita kan. Yang ini. Kalau kita habiskan dia 5, dia tak dapat, dia macam ni. Sebab kita jangka daripada sini 5 wave. Faham tak? Yang lain-lain 5 wave dan terus naik ke atas. Kalau kita letak ni, macam mana sini 5 wave? Itu adalah market, itu adalah kita ambil correlation. Terusan. Sebab tu kita tak dapat nak, kita kena katakan sini flat. Kalau kita katakan sini 1, sini 5, sini jadi apa tau? Sini akan buat macam ni. B. Dan ini jadi jauh. Ini jadi jauh. Ini jadi jauh. A, B, C. Kalau itu jadi jauh, US dollar kuat, USD JPY akan break up atas ni. Faham? USD JPY akan break out atas ni. Kalau ini break out atas ni, ini tadi akan buat wave 2 ini. Sini akan jadi zigzag ke atas ni. Tu dia. Tahu tak kenapa? Saya tak akan lukis, you know me, saya tak akan lukis flat. Wassalam Jo. Saya tak akan lukis flat kecuali terpaksa. Dalam keadaan ni, yes, dia memang flat. Kita tak dapat nak buat apa. Kalau kita nak katakan dia habis dekat sini, Euro US dollar ni, habis dekat sini, dalam 5 wave, kita tak dapat nak katakan ini adalah ni. Itu sebab dia. A, ini pun flat. A, B dan C. B dan C. Itu sebab dia. Kalau kita katakan ini nak habis, sebab tu kita terpaksa letakkan flat. Faham? Kita fahamkan gambaran besar. Kita nak katakan dia nak habis. Satu structure. 5 wave. Tapi dia boleh jauh lagi ni. Dia boleh jauh lagi. Tapi dalam satu structure. Sekampung dia jalan. Dia tak ada buat zigzag. Dia tak ada buat benda lain. Okey. Jadi kalau kita nak kata macam NZD US dollar semasa, ini mungkin satu lagi ke bawah. Sebabnya kat sini tak ada divergence. Di time frame kecil pun, di time frame kecil ni ada divergence. Either dia habis atau tak habis. Satu lagi ke bawah pun tak ada, mungkin masih ada satu lagi ke bawah. Tapi apa pun, letakkan limit order dekat atas ni. Saya tak cari pucuk akar, saya cari zone.
Sini adalah satu zon untuk kita enter dia. Anda tak sempat masuk NZD US dollar, Anda letakkan limit order untuk AUD US dollar sekiranya satu lagi ke bawah berlaku. Sini sepatutnya dah trigger. Ini sama dengan AUD JPY. AUD JPY ni. AUD JPY. Sama. Dia cuma letak cucuk je. Cucuk je. Tak trigger. Tapi setakat ini saya jangkakan one more low. Sebab ini 1, ini 2, ini 3. Kalau kita katakan ini C, dia kena 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau dia ke bawah lagi, bagi mereka yang tak sempat masuk NZD US dollar, anda boleh letakkan limit order untuk AUD US dollar ni. One more low ke bawah. Kat sini pun, kalau kita lihat dekat time frame kecil, okey, dia tak ada divergence. Yang low ni kan, dia tak ada divergence. Maksudnya, satu lagi low. Dah trigger, okey. One more low, tapi wave 5 punya low lah. Wave 5 punya low. Kalau dia naik 50%, anda tak enter dah. Itu dia. Kalau dia dah naik 50%, AUD US dollar ni kat sini, 50%. Kalau dia buat 50%. Kalau dia buat macam tu, anda tak masuk lah. Dia dah naik 50%, dia turun lagi, itu benda lain. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dalam diagonal. Lepas tu A, B, lepas tu lagi ke bawah. Kalau ini lagi ke bawah, anda jangka untuk USD JPY tadi buat apa? Ke atas ni. Sini ke atas. Faham? Sini yang ke atas. Jadi sini 1, 2, 3 dan US dollar masih ada kekuatan. Nampak? Semua satu cerita. Semua satu market. Kalau dia terus turun bawah ni, sini kena 50%, dia turun lagi, anda jangan enter. Dia break bawah lagi. Ini mungkin dah jadi zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Jangan buat hal. Okey. So, ini adalah untuk AUD US dollar, NZD US dollar, CAD ni mungkin habis. Saya nampak dia mungkin dah habis. 3, 4, 5, C. Kita tak dapat nak enter. Saya nak enter UCAD tapi setup tak ada. Setup tak ada. Arah dia ke bawah. Jangan pandai nak long dia. Tak ada. Tak kena. Tak cun. Tak ngam. Okey. Gold. Gold. Sekiranya kita ada US dollar lemah, pasaran saham naik, ini boleh berlaku. Sekiranya ini berlaku, kita long gold daripada sini. Ini mungkin dah habis kat sini. Tak apa. Kalau dia habis kat situ, kalau sini breakout 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, breakout, 1, 2, 3, kita long lagi gold. Jangan takut dengan terlepas entry. Tak ada apa-apa. Kalau dia breakout atas ni, dia buat high, 3 wave kat sini, kita long. Asalkan dia 5 wave punya breakout. Sama dengan silver. Sama dengan silver ni. Silver ni antara silver dengan gold, silver setup dia lebih jelas. Sini mungkin masih X. Kalau dia buat high lagi. Selagi dia tak break atas ini. Silver lebih separate. Lebih cantik. A, B, C, W, X. Dan dijangkakan 3 wave ke bawah. Silver, kalau anda trade $35 tu bahagikan pada 2, lot size dia micro, 0.6, 0.6. Ini adalah untuk silver. Silver. Ini adalah untuk silver.
Okey, minyak don't touch it. Kita ada perkembangan dekat Arab di mana Israel dan juga kemelut dekat Gaza. So menyokong sedikit kepada harga minyak. Kita ada API, laporan private pagi tadi yang menunjukkan terdapat penurunan simpanan bekalan minyak. Minyak lebih kuat pada semasa dengan expectation untuk kelemahan US dollar. So kita jangkakan minyak akan lebih kuat. Saya nak tengok dia breakout sini. Dia breakout 3 ni. Kalau dia breakout 3, 4 kita dah habis somewhere here. Okey, sekiranya itu berlaku. 4 kita dah habis. Okey, dan pada waktu itu baru saya cari untuk long minyak, bukan pada semasa. Semasa saya tak tengok. Untuk copper ada cara untuk ada long dia. Ni adalah untuk copper. Wave 2 ni kita akan trade copper. Wave 2 kat bawah tu untuk copper yang 2 ni kita akan long dia. Okey, itu adalah untuk copper. Ini adalah untuk copper. Jadi sekiranya dia buat satu lagi penurunan, we are going to long. Kalau dia terus naik ke atas ni, 2 kita habis kat sini. Itu tak dapat nak buat apa. Okey. Itu adalah untuk copper. Euro AUD tak jelas. Kalau kita ambil nak masuk daripada 3 leg ini, tempat dia A, B, satu kita atas ni lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau dia breakout, sini 2, sini 1. Faham? Ini kalau dia breakout ke atas, anda short daripada sini. Faham? Anda short daripada atas ni. A, B, C kat atas ni. C atas ni Sini ada lower low. Dah ada incomplete sequence. Faham? Breakout 5 wave. Jadi kalau itu berlaku, lain daripada tu anda tak trade dia. Pada waktu ni kita letakkan satu kita kat sini. Hanya jika itu berlaku, lain daripada tu anda tak trade dia. Jadi kalau dia breakout atas ni, baru kita trade kat sini. Pada waktu ni tak ada apa-apa, letakkan 2 kat sini dahulu. Letakkan alert lah. Letakkan alert. Letak alert. Okey. Letakkan kat sini Euro AUD. If doing double. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Satu lagi ke atas. Bukan doing double. Invalidation level. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Kita akan short daripada sini sekiranya this one break. Invalidation kita akan letak bawah 2 ni. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Euro GBP tak ada apa-apa, tak interested, dia tak break apa, tak ada sequence untuk semasa. GBP AUD dia bounce daripada ini, bukan lower low. So 2 ni kita tak dapat nak trade. Sama juga dengan GBP NZD kat sini di mana satu kat sini, ini bukan lower low. 2 ni kita tak dapat nak trade. Bukan extreme level. Ada soalan? Kita perhatikan balik apa yang kita sedang lihat. Kita sedang menunggu untuk set up bagi indices. Terutamanya untuk US indices, US 500, wave 4 kat sini dalam 3 wave pullback. Ingat, wave 4 ni boleh habis dah. Tapi sekiranya dia habis kat sini, kita akan buat flat. Faham tak? Faham tak? Kalau dia habis 4 kat sini,
Sini saya akan buat sebagai flat. A, B dan C. Dan itu wave 4. Faham Ini banyak lekuk saya boleh pilih kat mana nak letak 3, 4 dia. Inilah untuk US 500. Okey, sama juga dengan US 30. Sekiranya ni kita akan letakkan sebagai W, X dan Y kat sini. Tak cantik. Sebab struktur ini macam mana pun kita akan lukis sebagai motif. Boleh, kalau setakat edit wave, dia boleh jadi A, B dan C. A, B, C, W, X. Tak lebih 1618. Boleh kalau setakat nak buat benda tu. Dan ini 4. Edit wave macam-macam boleh buat. Kan? Dia boleh kata macam-macam lah kalau setakat edit wave. Tapi kalau kita lihat correlation, this is the best correlation lah. Berdasarkan struktur, ini A, B dan C. So, sini sama juga dengan US 100 tadi. Anda tunggu dekat sini untuk long. Jadi, pilih antara 3. Kalau tanya saya, apa pilihan semasa US 100? Disebabkan ini adalah incomplete sequence setup. 3, 4, 5 wave breakout. 1, 2, 3, kita long daripada sini. Okey. Jadi, dan satu lagi, ada 2 lagi, iaitu kepada DEX. DEX pun sama. So, kalau ini berlaku, position kita akan kena BE. Kita dah ambil separuh dekat sini. Yang lainnya akan kena BE. Okey, itu biarlah nak buat macam mana. Sini 5 wave. Sini 5 wave. Dan ada bounce. Kalau anda nak cover a bit more keuntungan, apa yang anda boleh buat adalah, kalau dia break out ni dah break out, anda alihkan stop loss anda bawah ni je. Supaya kalau dia turun, adalah sedikit profit. Faham? Bawah A ni je. Kalau nak, kita boleh buat benda tu. Anda alihkan stop loss anda bawah A ni. Supaya kalau dia turun, at least anda dah cover a bit of untung dekat sini. So, kalau anda nak alih daripada bawah ni, anda alih bawah ni. At least dia naik dan anda dah cover. Saya takkan tutup position. Saya tak buat macam tu. Ini masih boleh buat A, B dan C. Lepas tu naik. Boleh. Kalau setakat elite wave, ini boleh jadi A, ini B, 1, 2, 3, 4, 5, C. Macam faham tak? Kalau setakat elite wave, 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, ini B, ini C. Lepas tu kita kata dia naik. Kalau setakat elite wave. Satu, jangan percaya dengan elite wave. Anda gunakan elite wave untuk letak tanda. Itu je. Ini adalah untuk DEX. Nikkei. So, we are expecting a bounce daripada semasa seperti tunjukkan indeks yang lain. Dan 5 wave ke bawah. Jadi, kalau kita ambil size yang ini akan lebih ke bawah lagi. Saya tak jenis yang ngam-ngam. Saya letakkan limit order, dah biar dia. Okey, kalau anda nak ngam-ngam, ini ngam-ngam. Saya tak buat macam tu. Saya letakkan kepada time frame besar punya equal leg, sini tempat dia, letak limit order, dah. DEX ada peluang buat leading diagonal lepas A. Ya, betul. Masih boleh. Tapi dia tak dapat jadi leading diagonal kat sini. Ini wave 3. Jom. Tak dapat. Kalau kita nak katakan dia diagonal kat sini, tak dapat. Okey, kalau dia kat sini boleh leading diagonal. Ending diagonal.
Tak dapat. Jadi wave 1. Mungkin ini jadi 4, 1, 2, 3. Boleh. Boleh. Yep. Ini 1, 2. Boleh. Ini jadi 4 ending diagonal. Bukan leading diagonal. Ending. Ini 4. Sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. 3, 3, 3, 3. Itu 3, 3, 3, 3. So kalau anda dapati ini macam 5. Lepas tu dia naik. Ini akan jadikan 3. Ini jadikan 3. A, B, C. 3, 3, 3, 3. Okey. Saya macam ni. Kalau anda pergi bawah 1 hour lah nak lukis Elliott wave ni, dia terlalu banyak oscillation tau. Ia akan jadi buang masa. Anda akan dapati anda dikontrol oleh cat. Jadi kalau anda, actually setahu saya lah, tak ramai orang buat Elliott wave dekat 1 hour dan lukis semua. Ramai kalau buat 1 hour dia lukis sini je. Itu tak tepat kalau anda lukis situ je. Itu tak dapat. Satu lagi, anda buang masa. Sebabnya kalau even 1 hour, saya sendiri ada dapati cat saya duk berubah-ubah. Sebab oscillation dekat lower time frame banyak. So, banyak masa anda terbuang dengan cat. Saya cepat lukis. Bayangkan kalau orang yang lambat lukis, dia dapat buat 2-3 cat je. Satu, kalau anda nak pakai Elliott wave, anda pakai di time frame lebih besar. Tapi saya guna Elliott wave untuk letak papan tanda. Saya sebenarnya trading kepada Fibo. Faham tak? Saya trading Fibo. Bukannya trading Elliott wave. Faham tak? Saya trading Fibo. Saya bukan trading Elliott wave. Kepada symmetrical, kepada ni, itu yang saya buat. Saya trading Fibo. Kalau anda faham, saya trading Fibo. Saya bukan trading Elliott wave. Elliott wave ni adalah tanda je, papan tanda. Saya bukan trading Elliott wave. Saya trading Fibo. Tu yang 3711 tu. Elliott wave cuma papan tanda. Kita boleh gunakan apa-apa teknik untuk nak tandakan benda ni. Anda nak gunakan Wyckoff, anda nak gunakan Gunn, anda nak gunakan Wolf, anda nak gunakan Dow, anda nak gunakan apa. Rule saya adalah kepada ni, kepada Elliott wave, kepada Fibo. Itu dia. Itu dia. Yang ini cuma papan tanda. Okey. Apa lagi? Untuk yen pair tadi, perhatikan USD JPY ni. Dan kita ada entry untuk Euro JPY, biarkan. Untuk Euro JPY. Kita ada letak satu lagi entry untuk AUD JPY. Jadi Euro JPY kita dah selamat, dah ambil partial, dah lock. So kalau ini buat satu lagi low, kita akan ada entry dekat apa? Dekat Euro JPY ni. Kalau dia buat low macam ni. Dan kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk lengkapkan C untuk AUD JPY ni. Saya nak trade CAT. Saya nak trade CAT, tapi masalahnya setup ini tak cantik, tak nampak. Itu untuk CAT. Dolar kita expect dolar untuk sama ada dia dah habis, sebab sini nampak macam 5 wave di time frame kecil. Tak tahu. Ini kita pergi time frame kecil. Sini akan ada divergence. 5 wave. Sama ada dia boleh habis. Dia boleh habis kat situ. C itu boleh habis kat sini. Ataupun ini cuma satu. Faham tak? Itu cuma 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang penting kita dah ada 5 kat sini. Dia boleh jadi C. Dia boleh jadi C. Yang C ni, dia boleh jadi C kat situ. Kita tak dapat nak kira sebab situ adalah flat. Saya tak tahu. Dia boleh habis kat situ. Kalau kita tengok kepada UCAT, ni dah dekat-dekat UCAT. UCAT menunjukkan itu mungkin dah berlaku. Di mana kita dah habis C.
Sini dah habis. Kalau kita tengok UCAT, kalau kita tengok UCAT ni, sini mungkin dah habis. Tak trigger. Miss by certain, by that one. Miss by spread. Kita miss by spread. Ini tak trigger lagi. Ini belum buat 50%. Ini belum buat 50%. Boleh entry lagi lah. Sejahtera bersama saya Zulkifli Razak dalam sambungan kepada apa yang kita bincangkan tadi, melihat kepada pasaran apa yang kita jangkakan untuk pergerakan semasa EU IDWX. Ya, sebenarnya daripada satu tempat tu ia boleh jadi macam-macam. Ambil satu stance, satu arah, di mana saya gunakan correlation je. Saya gunakan correlation. So, kalau kita nak katakan EU ni dekat sini, mana EU? EU ni, dia buat W, X dan Y dekat sini. Sini tak dapat. Sini lebih tinggi kan. Jadi, kalau dia nak buat W, X dan Y, tak dapat je. Sama ada ini adalah, dia boleh jadi macam ni. Ini adalah, sini sebab ini breakout, ini higher high, ini adalah 5. Kalau kita katakan ini 5 daripada bawah ni, dan sini ada 5 wave, ia akan buat correction yang besar. Ini akan buat correction yang besar. 1, 2, 3. Kalau ini correction yang besar, UJ ni kat sini akan break out atas. Wassalam. Ini akan break out atas. Dan itu bermaksud dolar punya kekuatan. EU ke bawah, UJ ke atas. Dua ni ke atas lagi. Dolar index akan lagi ke atas. Jadi kalau itu berlaku, dan kita akan ada gold yang jatuh. Tapi anda tak nampak benda tu. Sebab itu kita kena tandakan dia sebagai flat. Itu correlation terbaik pada waktu ini lah. Pada waktu ini. Pada waktu ini. Unless something else, saya tunggu apa-apa yang breakout. Saya tunggu apa-apa yang, saya ikut instrumen yang buat price baru, ada price action, price higher high, dia break invalidation, ada lower low. Saya ikut yang instrumen itu. Itu yang jadi map saya. Setiap kali ada instrumen yang break out, itu jadi map saya. Sebab market pun perhatikan benda tu. Kalau market tak perhatikan benda tu, dia tak dapat nak break out. Ada price baru lah, ada cerita baru dalam price dia. Tu dia. Dan kita tak dapat nak katakan US dollar terlalu strong sebab ada view dia lain daripada tu. Kita ada flat dekat GBP NZD. GBP, kita ambil GBP NZD yang tak ada flat. Ni GBP NZD. Ini bukan flat dan ini pun berada dalam equal leg. Nampak tak? Ini pun dah masuk equal leg. Jadi kalau ini equal leg dan dia turun ke bawah, GBP NZD itu sama dengan kelemahan dolar. Jadi untuk cari correlation, anda buat benda-benda macam ni. Apa yang masuk dalam equal leg, apa yang break out, dan apa yang kita jangkakan dia ke mana. Itu dia. Nampak? Dia semua satu cerita. GBP AUD ni dah sampai equal leg. GBP AUD ke bawah, itu adalah sama. So, GBP AUD ke bawah, GBP lemah ataupun AUD strong. Kalau kita katakan AUD strong, US dollar lemah. Itu sesuai dengan structure US dollar. Jadi ke atas, breakout, itu sama. Jadi kita katakan ini sebagai satu flat. Jadi kita ambil cerita macam ni. Saya ambil cerita besar dalam pasaran.
Kita kaitkan dia dengan satu tema. Tak dapat satu tema ni. Kalau saya rojakkan chart saya cuma buat edit wave, dengan saya pening. Euro US dollar ke atas, Euro JPY ke bawah, Euro dollar index ke kiri. Macam mana ke kiri tu? Boleh pening kepala. Tak dapat. Saya lukis chart kepada correlation. Dia kepada satu tema. Tema kita US dollar. Bila saya lukis chart, saya buat benda ni. Apa yang ada ni, saya buat benda macam ni. Ini yang saya buat. First, saya akan come up with US dollar dulu. JPY dan index. Salah satu kena sideways. Dia boleh tiga-tiga sideways, tapi tak boleh tiga-tiga trending. Tiga-tiga tak boleh trending. Follow yang ada price action kali. Follow yang ada price action. Kalau dia tengah sideways, kita nak cerita macam mana? Jadi kalau dia ada price action, maksudnya dia sampai dekat equal leg, dia break out, dia ada momentum, then kita follow dia. Kita tahu US dollar, dia dah buat breakout. Kan, dia dah buat breakout ini. Dia dah ada siri, dia dah ada trend. Jadi kita katakan US dollar lemah. Ini daily H4. Okey. Kita katakan indeks masih ke atas. Salah satu kena sideways, benda ni sideways. Jadi berdasarkan tiga cerita ni, saya lukis. Saya bukan lukis edit wave. Edit wave cuma letak tanda je. Kalau anda lukis edit wave, tak dapat. Tak dapat. Anda cuma lukis satu kepada satu. Kalau chart tu betul-betul trending, then anda boleh guna dia. Dia macam trading Ichimoku tau. Bagi siapa guna Ichimoku tahu kalau chart, kalau price tu sideways, dia tak dapat. Tapi bila nampak trending, price berada di atas awan dia, kita ada ketiga-tiga dia punya movie, dia punya indikator semua menunjukkan dia tengah trend, then senang nak trade dia. Benda tu je. Price action high low ni, price action high low, yang 11618 tu adalah equal leg kali. Bila price buat high low benda tu, itu kriteria dia. Saya tengok benda tu, ada high, ada low tak, ada high tak, price tu tengah buat apa. Try tengok chart, dan anda kosongkan chart ni. Anda sedang tengok apa. Try buat benda tu. Anda sedang tengok apa? Ni Euro US dollar kan. Anda sedang tengok apa? Ini trend. 1, 2. Kan? Ini 1 kampung, 2 kampung. Ni buat trend. Dan ini tak habis lagi. Jadi ini kita tak dapat kata US dollar kuat. Sebab sini dah ada siri. Faham? Tengah bentuk I wave. Apa benda I wave? Jangan campurkan kali. Jangan campurkan. Kalau anda buat Ichimoku, anda buat Ichimoku. Kalau anda tengah buat edit wave, anda buat edit wave. Jangan campurkan. Saya refuse untuk jawab soalan tu. Jangan campurkan. Sebab kalau anda campurkan, anda akan confuse. Kalau anda nak guna Ichimoku, anda tak guna edit wave. Saya dah pernah buat sesat jauh. Sesat jauh saya jadinya. Kalau anda nak pakai satu, anda pakai satu. Jangan campurkan. Faham? Kali tengah tanya pasal shape, bentuk dalam edit wave, dalam Ichimoku. Dalam Ichimoku dia bukan hanya kepada indikator. Dia ada V, dia ada I, dia ada bentuk-bentuk sama macam edit wave. Okey. Dia adalah lebih tua. Jangan campur. Kalau anda campur, anda pening. Bila anda nampak satu motif, itu I wave. Kalau nak tahu. Satu motif itu I. Kalau nak satukan dia kan, satu motif itu I.
V tu wave 2. Kalau tak tahu lah. Okey. Anda dah boleh download Market Outlook dekat ni, dekat Discord. Kita masuk pada topik kita, kita sambung daripada apa yang kita bincangkan semalam. Minggu ni kita telah perhatikan kepada asas dalam